Buletin Didik 1 Mac bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 708 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 di Kelantan terpaksa menangguhkan peperiksaan pada 2 hari pertama akibat banjir. Kesemua mereka yang terjejas akan mendudukinya pada sidang kedua April depan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata ia susulan tiada pusat peperiksaan alternatif yang sesuai. Jelasnya penangguhan itu membabitkan kertas yang sepatutnya diduduki calon esok dan Khamis ini meliputi subjek Bahasa Melayu serta Bahasa Inggeris. Penangguhan membabitkan calon di 7 sekolah di Rantau Panjang dan Pasir Mas. Jelas Datuk Dr. Razzie lagi, sidang kedua SPM bukan perkara baharu kerana peperiksaan itu juga mempunyai sidang kedua tahun lalu berikutan terdapat calon positif COVID-19. Pada masa sama, calon SPM di kawasan terjejas banjir di Kelantan dan Terengganu dibenarkan mendudukinya di pusat peperiksaan lain yang boleh diakses. Dalam satu kenyataan, KPM berkata calon terkesan dibenarkan menduduki SPM di pusat peperiksaan lain sebagai calon menumpang. Mereka perlu memaklumkannya kepada pusat peperiksaan asal. Lembaga peperiksaan akan memantau rapi keadaan semasa pusat peperiksaan yang terjejas banjir dan sudah menyediakan pelan tindakan bagi memastikan calon terbabit dapat menduduki peperiksaan dalam keadaan teratur serta selamat. KPM sentiasa prihatin dengan kebajikan calon yang terbabit banjir. Oleh itu, calon SPM 2021 yang tidak dapat hadir ke pusat peperiksaan disebabkan banjir boleh menghubungi guru kelas, setiausaha peperiksaan atau pengetua di sekolah masing-masing bagi mendapatkan maklumat lanjut. Calon atau petugas peperiksaan yang mempunyai sebarang pertanyaan mengenai pengurusan menghadapi banjir ketika SPM diminta menghubungi bilik gerakan Lembaga Peperiksaan dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Kenyataan KPM juga menyebut pengurusan pusat peperiksaan yang terjejas banjir dilaksanakan mengikut ketetapan Pekeliling Persediaan menghadapi banjir yang mengancam perjalanan peperiksaan bilangan 1 2001. SPM 2021 dijadualkan bermula esok hingga 29 Mac membabitkan 407,097 calon. Besar pengorbanan seorang guru sehingga ke detik terakhir, Cikgu Dr. Abdul Ghani Jalil masih berkorban masa untuk ke setiap rumah pelajarnya. Ia sebagai motivasi terakhir sebelum mereka menduduki peperiksaan subjek Bahasa Melayu kertas 1 dan 2 SPM yang dijadualkan esok. Cikgu Abdul Ghani adalah guru cermelang Bahasa Melayu dari SMK Bukit Payung di Pokok Sena, Kedah. Inilah pendekatan yang dilakukan sejak di awal fasa penularan COVID-19 bagi memastikan tiada anak didiknya yang keciciran dalam pelajaran. Kebiasaannya beliau turun ke rumah pelajar untuk mengajar secara bersemuka pada sebelah petang selepas habis sesi persekolahan atau pada cuti hujung minggu. Tidak lama masa diambil, sekitar 30 minit hingga 1 jam pengajaran di setiap rumah. Pendekatan itu mendapat sokongan kuat daripada Pengetua Ahmad Mat Isa yang menitipkan harapan kejayaan pelajar dapat diperoleh dalam peperiksaan itu nanti. Saya kena buat pelbagai cara lah. Ya, contohnya kalau cara A tak lepas, kita buat cara B. Kemudian kalau cara B juga tak berjaya, kita buat cara C. Yang penting kita sebagai guru ni kita tak boleh fokus kepada satu cara sahaja. Yang kita kena pelbagai cara. Keakraban antara seorang guru dan pelajar tampak begitu jelas. Bahkan kumpulan pelajar sendiri mengakui mereka tidak segan silu untuk bertanya terus pada guru cemerlang itu tentang apa yang tidak difahami. Terima kasih kat cikgu sebab main rumah. Lepas tu banyak bagi tips untuk SPM. Macam bagi bahan untuk belajar. Lepas tu buat kelas tuition. Banyak jugalah yang cikgu bagi. Cikgu tu sungguh ramai nak ambil berat datang murid-murid dan cikgu nak semua pelajar lulus lah. Begitu. Cikgu selalu pesan apa? Cikgu selalu pesan rajin lah datang sekolah dan belajar sungguh. Ketika ini, Cikgu Dr. Abdul Ghani masih menunggu di pondok pengawal sekolah bagi menyerahkan sekali lagi modul sebagai ulang kaji terakhir mereka yang merangkumi teknik mengarang menggunakan kaedah PIK, iaitu pendahuluan, isi dan kesimpulan sebelum menduduki peperiksaan esok.
Penduduk di Kampung Sekayu Hulu Terengganu masih dalam trauma selepas berdepan banjir besar. Meskipun tiada nyawa terkorban, pengalaman pertama menghadapi banjir tidak akan dilupakan sampai bila-bila. Pasca banjir di kampung itu menyaksikan banyak harta benda musnah dan ramai penduduk tinggal selai sepinggang. Wartawan Muhammad Ishak Abdillah Ngah ada laporannya. Dugaan dan ujian berdepan dengan banjir itu dikongsi Zakaria Mamat, 67 tahun. Warga emas ini tanpa lelah membersihkan sisa lumpur di dalam dan di luar rumahnya serta turut dibantu anak-anak. Sedih sebenar saya. Terbiah mata. Tengok nak kata dah kena. Hari ni saja beralih tangi. Nak kerja tak boleh tunggu. Pakaian habis. Dapur habis. Peti 3 ti habis. Habis semua. Tak apa nak buat lah. Maknanya masa banjir, air tengah dalam tu memang langsung tak dapat nak selamat. Tak, dah 5 minit. Tak boleh. Saya balik ke rumah, orang depan rumah saya tu tenggelam dulu lagi. Manakala seorang lagi mangsa Hasmah muda 62 tahun berkata segala dokumen penting tidak dapat diselamatkan. Berikutan air naik terlalu cepat dan hampir menenggelamkan rumahnya. Dia bertarung nyawa meredah banjir bersama anak saudaranya ketika air sudah diparas leher. Air dak lagi siapa tapi kita dak tu tapi dak dalam satu PT pun dak PT ada serian dengan. Tak ada PT sesuatu. Tak ada dalam satu. Kain telah baju minta dengan anak saya baju. Habis. Kat ni air sini. Dari tu pegang dah dengan anak dara tu. Dia nak laju dah. Dia nak buat benda dah habis. Masa tu siapa yang Kalau tak ada orang pada ayah dia, tak ada orang kilang kawi, tak ada orang langsung. Anak saudara tu 2 orang. Hafsah Ismail, 70 tahun, antara mangsa banjir yang terperangkap di dalam siling rumah bersama suami dan 2 lagi anaknya. Warga emas itu berkata dia mengambil risiko memanjat ke siling kerana tiada kudrat untuk meredah banjir sebelum diselamatkan ke tempat selamat. Orang kata terpaksa panjat siling masa air laju tu. Iyalah makcik. Pakcik masa panjat siling air laju tu, terlampau takut. Terlampau sedih ingatkan anak lagi. Anak kita duduk kat belakang tu, Safiyah. Samsudin yang lihat kulunung. Ingatkan nak menangis jugalah sikit-sikit. Dia masa panjat siling tu makcik pulak gagah pulak. Gagah lah, pak gagah lagi. Laki kita dulu, patut bawa kita naik, patut orang natu, patut anak kita kediang sekali. Lepas pada keluar daripada rumah tu berjaya siapa ambil? Anak kami ambil, Samsudin anak kami. Tu mak dia kata tak selamat duduk lantas siling, tak selamat dia kata. Pun begitu, banjir yang melanda beberapa kampung seperti Lubuk Pait, Sekayu dan Pak Badur mulai surut siang tadi. Lumpur makin mengeras, penduduk sukar untuk membersihkannya. Berikutan tiada bekalan air, bekalan elektrik juga terputus. Lebih rumit, rangkaian telekomunikasi juga tiada. Menyukarkan lagi mereka berhubung dengan pihak berkuasa untuk meminta bantuan. Ini kesan lumpur yang dibawa oleh banjir. Sejak Kampung Sekayu ini dilanda banjir semalam. Dan menurut penghuninya, sepanjang 67 tahun menetap di Kampung Sekayu, inilah kali pertama mereka menjadi mangsa banjir. Dari dapur sampai kelah ke hadapan rumah ini, satu barang pun tidak dapat diselamatkan. Dan ketika ini, mereka hanya mengharapkan ada air bersih untuk membersih dan mencuci kesan-kesan lumpur yang tinggal. Laporan Muhammad Ishak Abdillah Ngah. 99 pelajar tajaan MARA akan melanjutkan pengajian ke Universiti Terkemuka di Jerman dalam bidang kejuruteraan di bawah program Young Talent Development Program YTP. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mazir Khalid, MARA juga akan membiayai 60,000 pelajarnya di bawah skim pinjaman boleh ubah di dalam dan luar negara tahun ini. Majoriti daripada mereka adalah dalam bidang kejuruteraan. Dan mereka akan berada di sana selama 4 tahun dan dimulai dengan program bahasa dulu selama 6 bulan. Dan ijazah, peringkat ijazah adalah ijazah pertama lah.
Tambahnya, kumpulan pelajar terbabit berjaya melengkapkan pengajian A-Level di German Malaysian Institute GMI selama setahun 9 bulan, sekaligus memperoleh keputusan cemerlang dalam Cambridge International Examination CIE. Melalui program YTP, 987 pelajar bagi kemasukan tahun 2020 dan 1,401 pelajar bagi kemasukan 2021 sedang membuat persediaan untuk melanjutkan pengajian ke universiti terkemuka di seluruh dunia. Ia termasuk universiti di United Kingdom, Amerika Syarikat, Jerman, Jepun, Korea Selatan, Australia, Jordan dan Mesir bagi peringkat ijazah sarjana muda. 150 murid keluarga B40 menerima bantuan segera berjumlah RM50,000 sebagai bantuan persediaan kelengkapan sekolah. Bantuan dihulurkan kepada penduduk bangsa Puri PPR Highcom di Shah Alam, Selangor sempena program kembali ke sekolah siang tadi. Program ini adalah inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Syarikat Usmania Properties Development Sdn Bhd bagi membantu golongan keluarga asnaf dan B40 yang terkesan akibat pandemik. Turut hadir pada program berkenaan ialah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Edin Shazli Sheikh. Dalam pada itu, Datuk Edin Shazli berkata memorandum Jemaah Menteri mengenai program pembasmian kemiskinan akan dibentangkan Jumaat ini. Tegasnya, fasa pertama pelaksanaan program telah mengenal pasti 80 lokaliti yang mempunyai bilangan keluarga miskin tegar paling ramai. Namun bilangan lokaliti ini boleh berubah tertakluk kepada persetujuan mesyuarat Jemaah Menteri. Seterusnya, dipersilakan daripada unit B17-1. Hari graduasi pastinya hari yang ditunggu-tunggu semua, termasuk murid tadika. Apatah lagi jika hari graduasi itu disambut dengan penuh meriah lagi kreatif. Inilah inisiatif yang dilakukan ibu bapa di Chernoh, Perak bagi meraihkan anak mereka yang menamatkan pembelajaran prasekolah masing-masing. Sebagai usaha menceriakan majlis serta menaikkan semangat anak mereka, kenderaan dihias indah. Lebih menarik, ada yang menghias kenderaan seolah-olah mahu meraihkan pengantin baharu. Bagi Muhammad Farid Yop, dia dan isteri menghias pacuan 4 roda mereka bagi meraihkan kejayaan anak ketiga mereka. Yelah, kita nak support juga pihak sekolah kan. Pihak sekolah bagi satu tema. So, search kat Google semua, keluar gambar, okay, kita buat macam ni. So, kita collect lah semua mainan-mainan dia. So, kita bawa hari ni lah. Khas untuk kita raikan. Tambahnya, hari graduasi murid tadika perlu dilihat sebagai tanda penghargaan kepada anak-anak kecil yang gigih hadir ke sekolah untuk menuntut ilmu. Selain kenderaan, ada juga penjaga yang menghias basikal anak mereka. Basikal tu pun basikal lama tu saya buat balik. Semalam pukul 10 saya buat. Saya sampai di Putrajaya semalam lebih kurang pukul 9. 9 makan. Buat dengan dia lah kan. Supaya satu momen yang indah kan. Mana tahu, kita pun tak tahu kan nama panjang pendek. Supaya satu hari nanti dia tahu kan ada satu kenangan yang manis untuk dia. Bagi pengasas tadika terlibat, program seperti itu penting bagi memberi motivasi serta galakan kepada murid selain menghargai kejayaan mereka sepanjang berada di prasekolah. Murid-murid ni perlu jiwa orang muda ni, perlu dimotivasi. Jadi bila kita buat majlis festival ni, dia akan trigger dia punya apa orang panggil kegembiraan, happy kan dia untuk kemudiannya meneruskan pembelajaran. Jadi ini sangat penting untuk mempersiapkan mereka masuk sekolah rendah. Kerana cabaran di sekolah rendah mungkin lebih hebat lagi compare dengan cabaran ketika di tadika. Setiap orang mempunyai bakat dan kreativiti tersendiri untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Namun, siapa sangka dengan hanya bermodalkan RM2,000, seorang lelaki mampu mengubah suai keretanya menjadi sebuah truk pickup. Idea pengubah suaian Proton Iswara ini tercetus pada bulan Disember tahun lalu. Ia bermula dengan kerja-kerja pemotongan badan kenderaan tersebut seakan truk pickup. Bakat dan pengetahuan yang dimiliki hasil rujukan perkongsian di platform YouTube. Segalanya tidak mustahil untuk disiapkan sepenuhnya bagi tempoh lebih sebulan. Kos pengubah suaian yang murah dengan menggunakan komponen dari barangan terbuang. Ternyata pengalaman selama 20 tahun dalam bidang membaik pula kenderaan berjaya merealisasikan kreativitinya mengubah suai sebuah kereta truk pickup. Rata-rata pengguna media sosial mengagumi hasil ciptaan berkenaan yang menggunakan modal rendah.
Ini pula hovercraft sport mewah pertama di dunia yang dilaporkan akan dijual pada harga $100,000 atau lebih RM418,000. Direka oleh firma Von Messier iaitu sebuah syarikat berpangkalan di Amerika Syarikat, Arosa menggabungkan teknologi hovercraft canggih dan inovasi kenderaan elektrik. Hovercraft Arosa yang mampu bergerak di atas jalan dan air akan mula dijual pada tahun ini. Ia dilengkapi ruang dalaman terbuka dengan susunan tempat duduk tandem seperti jet pejuang dan sebuah papan pemuka digital. Selain memiliki rangkaian kuasa elektrik merangkumi enjin petrol yang menggerakkan 3 motor elektrik, hovercraft Arosa boleh mencapai kelajuan maksimum 96.56 km sejam. Juga boleh mencapai jarak sejauh 153 km apabila dipandu pada kelajuan sekitar 64 km sejam. Sistem kawalan arah lanjutan yang dibangunkan oleh Von Messier nyata menghasilkan pergerakan lebih baik. 2 objek bulat yang kelihatan seperti rim roda gergasi adalah pemutar untuk saluran kipas. Sistem itu membolehkan hovercraft Arosa bergerak ke hadapan, membelok, berhenti dan mengundur dengan mudah. Von Messier akan mengeluarkan sebanyak 50 unit model Arosa bagi peringkat permulaan. Belum ada kenyataan rasmi gimnas negara Farah N. Abdul Hadi yang dilaporkan mengundur diri daripada pasukan kebangsaan. Bagaimanapun, Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF mengesahkan hasrat Farah itu. Cuma MGF kini menanti surat makluman daripada Farah sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Selain tidak pasti sama ada atlet berusia 27 tahun itu mahu bersara dari sukan itu atau merancang bergerak sendiri. Antara faktor kemungkinan Farah N berhasrat undur diri ialah faktor usianya yang kini mencecah 27 tahun dan kecederaan yang sering melanda. Sepanjang keriernya, atlet kelahiran Subang Jaya itu antara gimnas paling berjaya di Asia Tenggara dengan memenangi 7 pingat emas Sukan C selain pingat perak disiplin palang bertingkat Piala Dunia 2016. MGF yang hadir ke mesyuarat pemilihan atlet ke Sukan C 31 di Vietnam tahun ini bagaimanapun telah menyenaraikan Farah dalam skuad artistik. Farah from the coach looks like she is retiring, and then in fact not only from the coach itself, Farah also been telling to few others that related to her lah regarding training and whatnot that she's quitting. But for me on my side, I'm still waiting for the letter. Then I can make it official, and if you have furthermore question on Farah, I think you can. Yeah, but on our side it's like that. MGF juga mengakui setakat ini tiada sebarang komunikasi antara kedua-dua pihak mengenai hasrat Farah itu. Skuad negara sebelum ini kehilangan Tracy Ang dan Jeremiah Lu yang turut mengambil keputusan untuk bersara. Liga Hoki Malaysia 2022, Tenaga Nasional Berhad TNB meminta Maybank untuk berada di tangga teratas selepas menumpaskan TNB Thunderbolts 5-1. TNB kini dicabar pasukan hoki Terengganu THT yang melonjak ke tangga kedua selepas menang besar ke atas Nur Insafi Sporting. Di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil berlangsung pertemuan THT menentang Nur Insafi Sporting. Seawal minit ke-7, THT di depan menerusi jaringan pada Muhammad Sufi Ismat Rahul Amin. Bagaimanapun, 7 minit kemudian, Nur Insafi yang bergelut di kelompok bawahan Liga mengejutkan THT menerusi gol penyamaan Muhammad Azwar Abdul Rahman. Bermula pada minit ke-28, THT menggandakan penguasaan apabila Muhammad Marhan Muhammad Jalil menjaringkan gol kedua. Memasuki suku ketiga, THT semakin mengganas dengan menghasilkan 3 gol dalam tempoh 4 minit. Faizal Saari menjadikan kedudukan 3-1 hasil gerakan padang. Disusuli gol keempat Muhammad Arif Syafi'i Ishak yang menyempurnakan pukulan sudut penalti. Sharman Makti mengukuhkan cengkaman THT untuk kedudukan 5-1 pada minit ke-37. Pesta gol THT berterusan menuju penghujung 45 minit permainan dengan Ismail Abu menjaringkan gol ke-6. Nur Insafi tetap melawan apabila Muhammad Khairul Amirin Abdul Jalil menyudahkan pukulan sudut penalti untuk gol kedua pasukannya. Minit ke-59, Ismail menjaringkan gol kedua peribadi membolehkan THT memastikan kemenangan 7-2.
Sedikit perkembangan sukan luar negara. Pemain Rusia Denis Medvedev secara rasmi disahkan pemain nombor 1 dunia oleh Persatuan Tenis Profesional ATP. Sekaligus muncul pemain ke-27 dalam sejarah yang berjaya mencapai kedudukan idaman setiap pemain antarabangsa itu. ATP mengesahkan Medvedev merampas kedudukan yang dahulunya milik Novak Djokovic dengan rekod memenangi 20 gelaran Grand Slam. Kejayaan Medvedev turut menamatkan penguasaan Djokovic selama 361 minggu. Paling manis mengikut jejak di lakar pemain-pemain tersohor, antaranya Roger Federer, Rafael Nadal dan Andy Murray. Mengikut rekod, jago berusia 26 tahun itu adalah merupakan pemain ke-27 yang berjaya menduduki tangga teratas dunia, sekaligus menyamai pencapaian dua rakan senegara iaitu Yevgeny Kafelnikov dan Marat Safin. Baik, sebuah restoran di Jepun menawarkan pengalaman yang unik, menikmati makanan dalam tanglung untuk penjarakan fizikal. Paparannya mengakhiri Buletin Didik. Saya Nur Alifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.